Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat walaupun sepanjang tempoh PKP ini. Baik, hari ini cikgu nak berkongsi sedikit tentang PDPC Bahasa Melayu 012 bahagian A. Harap murid-murid masih ingat lagi keperluan-keperluan untuk bahagian ini ya. Kalau ada yang lupa, tak apa. InsyaAllah cikgu akan bantu untuk mengingatkan murid-murid tentang tips-tips yang bersesuaian lah untuk bahagian ini agar murid-murid dan calon-calon dapat menguasai bahagian ini. Baik, harap murid-murid bersedia dengan buku catatan. Boleh gunakan buku latihan harian sebelum kita PKP. Anggaplah ini sebagai ulang kaji. Baik, bahagian A bagi kertas Bahasa Melayu 012, keperluan-keperluan yang murid-murid serta calon-calon peperiksaan perlu tahu ialah pada bahagian ini kamu dikendaki membina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar. Set soalan akan beri gambar lah kepada calon-calon dan kemungkinan gambar yang diberi itu adalah gambar tunggal ataupun mungkin gambar yang bersiri dan setiap satu gambar itu calon-calon dikendaki membina satu ayat. Jika gambar itu gambar tunggal, calon-calon perlu melihat aktiviti atau mungkin watak-watak di dalam gambar tersebut. Cari 5 ataupun senaraikan 5 aktiviti, 5 watak daripada gambar itu untuk dibina ayat. Jika gambar yang diberi itu dalam bentuk gambar yang bersiri, maka tak ada masalah lah. Kalau ada 5 gambar, bermakna setiap satu gambar adalah satu ayat. Baik, yang ketiganya, pada bahagian ini, peruntukan markah yang diberi ialah 10. 10 markah. Cara yang terbaik ialah calon-calon kena sedaya upaya bina ayat yang gramatis. Maksud ayat gramatis ni ialah ayat yang ada perluasan bahasa. Sekiranya membina ayat tunggal, tetapi ayat tunggal itu ada menunjukkan unsur perluasan bahasa. Ada baiknya membina ayat majmuk lah. Baik, yang kelima, untuk membina ayat yang gramatis ni, calon-calon boleh guna kata bantu aspek. Contohnya macam sedang, masih, belum, sudah, akan ke. Tapi yang sesuai lah, kena tengok gambar tu. Sesuai tak untuk guna kata bantu aspek ini. Atau mungkin kalau calon-calon melihat gambar itu sesuai untuk menggunakan kata hubung, jadi bolehlah guna kata hubung. Seperti untuk, supaya, kerana, agar, seperti ni. Jadi dapatlah membina ayat majmuk. Atau calon-calon juga boleh guna pemula ayat dengan kata bantu ragam. Kata bantu ragam ni sebenarnya mesti, hendaklah, wajar, patut, perlu. Cuma berdasarkan pada gambar, kesesuaian. Jika gambar tu macam sesuai untuk kita menggunakan kita boleh guna kita mesti. Kita mesti menghargai kawan dengan cara apa. Kita mesti menjaga kebersihan dengan macam itulah. Jadi kita ni boleh digunakan untuk melengkapkan kata bantu ragam ni. Baik. Walau bagaimanapun, calon-calon perlu melihat kesesuaian sebab ada gambar yang tidak sesuai kita guna kata bantu ragam ni. Dalam keadaan ini, calon-calon serta murid-murid sekalian boleh melihat gambar tu. Jika menggunakan nama watak boleh, maka bolehlah beri nama pada watak dalam gambar itu. Jadi pilihlah nama yang ringkas dan yang mudah. Elak guna gelaran keluarga seperti Along ke, ayah ke dan lain-lain. Baik, seterusnya mari kita tengok set 1 bagi perjumpaan kita kali ini, Bahasa Melayu 012 bahagian A. Perhatikan kepada gambar yang cikgu beri serta arahan kepada soalan ini. Ada suatu perkara yang cikgu ingin beri peringatan.
Kebiasaannya, sewaktu menghadapi peperiksaan, murid-murid serta calon-calon peperiksaan sebaik saja membuka set soalan. Mereka lebih teruja melihat gambar yang keluar pada hari peperiksaan yang mereka hadapi itu. Ini perkara biasa. Sebab teruja, nak tahu apa gambar yang keluar tu. Sebab kemungkinan lah ada gambar-gambar yang kamu pernah buat latihan dan ia akan mendatangkan sedikit kegembiraan sebenarnya. Walau bagaimanapun, peringatan daripada cikgu, apabila membuka set soalan, kalau mata dah tertengok kepada gambar, calon-calon atau pelajar-pelajar sekalian, jangan terus menjawab soalan. Kalau bahagian A ni, jangan terus menulis ayat. Kerana dikhawatiri akan berlaku banyak kesilapan nanti. Jadi sebaiknya atau langkah yang paling betul, mata terus fokus kepada arahan yang diberi. Kenapa cikgu kata arahan? Sebab pada bahagian arahan itu akan terdapat kata kunci yang jelas apa yang sewajarnya calon perlu lakukan. Okey, contoh dalam arahan ini tulis 5 ayat lengkap tentang cara-cara menghargai kawan. Baik, pada semasa membaca arahan ni, calon-calon atau murid sekalian perlu bersedia menggariskan kata-kata yang boleh mendatangkan kata kunci kepada gambar yang diberi. Contoh dalam arahan yang pertama ni, kata kuncinya ialah cara-cara menghargai kawan. Kalau kita lihat kata kunci itu, kita tengok gambar pula, betul, bersesuaianlah dengan gambar. Baik, seterusnya, baca arahan yang kedua. Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar. Ini membawa maksud, setiap gambar ni, murid-murid perlu tulis satu ayat. Kalau kita lihat gambar yang cikgu beri ni, ada 6 gambar, bukan 5 gambar ni kan. Jadi, jika dalam keadaan begini, gambar di tengah-tengah ni, murid-murid sekalian, ini tidak bermaksud ayat yang ke-6 yang murid-murid perlu tulis. Gambar di tengah-tengah ni sebenarnya ialah merupakan tajuk kepada keseluruhan gambar-gambar di persekitarannya. Ayat yang perlu dibina ialah berdasarkan gambar, pecahan gambar. Contohnya, dalam keadaan ini saya suka mencadangkan agar pelajar-pelajar ni melabelkan nombor pada gambar. Kalau cikgu suka label ikut arah putaran jam supaya mudah. Okay, ayat pertama, nombor 1, gambar 1. Nombor 2, gambar 2 untuk ayat kedua. Nombor 3, gambar ketiga, ayat ketiga. Gambar yang keempat ni, nombor 4, ayat 4. Dan gambar 5, nombor 5, ayat kelima. Mengapa cikgu suruh atau cikgu mencadangkan murid-murid melabelkan nombor pada gambar? Ini untuk mengelakkan berlakunya kesilapan. Kerana kebiasaannya, sewaktu peperiksaan berlaku, pelajar-pelajar ni dia terlalu cepat untuk menyiapkan menulis ayat. Jadi kalau tidak dilabel, dikhawatiri akan berlaku kesilapan. Pelajar-pelajar mungkin tak perasan, dia akan buat ayat yang sama untuk gambar yang sama. Jadi di sini berlakunya pengulangan ayat. Dan pengulangan ayat ni sangat merugikan kerana ayat itu tidak akan dikira dan memperoleh markah. Jadi ni rugilah. Baik, tindakan yang seterusnya selain daripada melabelkan nombor, cikgu cadangkan pelajar-pelajar serta calon sekalian perlu menulis idea-idea utama mengikut gambar. Supaya kita tak lupa, supaya kita tidak ketandusan idea semasa kita menulis ayat ni nanti. Kita tengoklah gambar yang pertama ni. Gambar pertama ni apa gambarnya? Okey, kawan ni beri hadiah pada kawan. Jadi, idenya ialah memberi hadiah. Nanti dalam ayat, tengoklah diberi hadiah waktu bila. Lengkapkanlah ayat itu. Okey, gambar kedua. Murid ni terjatuh kan. Budak perempuan ni terjatuh, kawan dia tolong. Jadi, idenya ialah menolong rakan. Nanti dalam ayat, menolong rakan dalam kesusahan seperti terjatuh basikal ke, macam tu. Baik, nombor 3, gambar 3 ni, idea yang bersesuaian dia apa? Bermain. Bermain badminton kan? Okey. Mungkin ideanya yang sesuai ialah meluangkan masa bersama-sama. Okey, dalam ayat bermain badminton bila? Pada waktu petang.
dengan rakan sebagai tanda menghargainya. Macam tu. Okey, ayat yang keempat pula, gambar keempat. Tengok apa peristiwa yang berlaku. Okey, kawan ni tolong kawan yang perempuan ni. Dia tolong apa? Okey, menyelesaikan masalah pembelajaran. Tulislah. Mungkin budak perempuan ni tak faham tentang suatu tajuk pelajaran. Jadi dia tolong. Okey, yang kelima ni, tengok gambar kelima. Budak perempuan ni melawat kawan dia ni. Nampaknya macam dia sakit. Jadi apa ideanya? Menziarah rakan yang sakit. Nanti tulislah dalam ayat tu, di hospital ke, di rumah ke, yang bersesuaian. Selagi ia menepati gambar, maka jangan risau. Ayat kamu salah. Baiklah. Setelah menyenaraikan nombor, menyenaraikan idea, jadi kamu bolehlah mula menulis ayat. Peringatan cikgu, ketika kamu menulis ayat, perlu peka kepada aspek tanda baca. Dengan huruf besar ketika memulakan ayat. Kalau guna nama orang tu kata nama khas kan, jadi perlu huruf besar. Huruf kecil pada kata nama am, jangan guna huruf besar pula. Kata tanda baca yang tata bahasa yang lain ialah tanda baca, pengimbuhan, pemilihan kata yang tepat. Jadi insyaAllah jika kamu menggunakan tips-tips yang cikgu cadangkan, insyaAllah ayat yang akan kamu bina ini ayat-ayat yang baik dan boleh memperoleh markah yang baik. Baiklah, selamat membuat tugasan ini. Anda boleh menghantar tugasan kepada guru untuk disemak. Boleh menghantar tugasan ini melalui aplikasi WhatsApp, Telegram dan sebagainya yang bersesuaian. Sekian pertemuan kita untuk kali ini. Jumpa lagi nanti.